Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak share 3 masalah bila anda share 2 nama untuk rumah tuan-tuan. Kenapa kita share rumah sebenarnya? Kita akan share rumah ni sebab biasanya kita tak cukup loan. So loan tu tak lepas untuk satu nama. So kita kena buat 2 nama untuk share pembelian rumah. Betul tak tuan-tuan? So apa masalah? 3 masalah ni, apa masalah sebenarnya kalau tuan-tuan share rumah di antara suami dan isteri? So saya akan explain menggunakan whiteboard supaya tuan-tuan boleh faham apa masalah dia di masa akan datang selepas anda share 2 rumah tadi. Saya biasa share rumah saya dengan wife tapi tak ada masalah lagi lah, sebab saya dah jual rumah tu. Tapi sekarang bila ada beberapa isu yang saya akan ceritakan, yang isu tu adalah kawan saya sendiri bernama John dia orang Islam lah, tapi kawan saya dia panggil John. Saya dah lama dah tak jumpa dia. So kali ni saya jumpa dia explain kat saya kenapa apa isu yang dia hadapi disebabkan share rumah tu. So okey, John ni kawan saya bersama kat sekolah dulu, sekolah teknik Balik Pulau. So bila dia jumpa saya, dah 20 tahun tak jumpa ni tuan-tuan. Bila dia jumpa, dia cerita tentang benda ni. So dia akan jadi saya terkejut lah. First kali adalah tuan-tuan, bila wife dia meninggal sebab kanser payudara. Bila innalillah lah, semoga wife dia berada dalam keadaan baik di sana lah. Tapi apa isu yang saya nak cerita malam ni, bila dia share rumah John dengan, so saya akan explain melalui tulisan kat sini. So saya harap tuan-tuan dapat faham dan clear apa masalah yang akan dihadapi oleh anda jika anda share rumah tadi. Okey, sekejap. Terima kasih Zuraida, Rizal, Nur, Tuan Roni Tuan Roni dan Alina bersama dengan saya malam ni, walaupun pukul 11 malam kan tuan-tuan. Okey, saya berharap tuan-tuan dapat manfaat malam ni. So saya akan share 2 benda, 3 masalah yang tuan-tuan akan hadapi bila tuan-tuan share rumah. Okey, sekejap. Okay, saya share dulu dalam keadaan supaya tuan-tuan boleh faham. Okey, katakan ni rumah. Ni rumah. Ini adalah apa yang diceritakan oleh John kepada saya, yang isu yang dia hadapi. Okey, John, rumah dia share rumah ni dengan wife dia yang telah meninggal dunia sebab kanser payudara. So ini wife dia, ini John. Saya harap tuan-tuan boleh nampak. Ini John, yang ini wife. Bila wife dia meninggal dunia disebabkan kanser payudara tadi, bahagian wife dia adalah 50% lah kan. 50% adalah bahagian rumah wife dia dan 50% adalah bahagian John. Okey, 50% bahagian John. Harga rumah current ni adalah 500,000. So bila 500,000 250 adalah di pihak wife dan 250 adalah di pihak John. Okey, bila keadaan ni terjadi, bila wife dia meninggal dunia, 50% terima kasih Syafuddin, 50% daripada rumah ni tak dapat di John ambil. John hanya berhak 50% dan 50% ni lagi satu adalah hak wife. Okey, apa yang terjadi? Kes ni adalah dirujuk kepada lawyer dan bank. So bank punya isu dah settle. Pembayaran rumah bank dah settle disebabkan ada MRTA. Tuan-tuan boleh check balik, Google balik MRTA tu apa. Okey, di pihak pembahagian rumah ada isu. Okey, isu pertama adalah wife dia ada waris. Masih ada waris, iaitu abang dia. Mak bapak dia dah meninggal dunia. So yang ada adalah abang kepada wife. Abang kepada wife John
masih hidup lah, maksudnya ada waris lagi di bahagian wife dia. So John tanya lawyer, okey, kalau saya tak bagi bahagian ni dekat bahagian rumah ni kepada abang wife saya tu, boleh tak? Dia tanya lawyer. Lawyer cakap, you ada tak 250,000 cash 250,000 kan? So lawyer cakap, kalau you ada cash 250,000, you bagi dekat abang tadi, you bagi dekat abang kepada wife you tadi, so rumah ni you akan ambil 100%. Isu dia sekarang adalah, mana John nak cari 250,000 kan? Mana John nak cari 250,000 cash untuk bayar kepada abang dia. So abang dia dapat bahagian dan rumah tu adalah bahagian John. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan boleh tanya soalan kat saya kalau tuan-tuan tak faham. So maksud dia sekarang ni, bila abang dia nak tuntut pembahagian tu, walaupun sebenarnya kalau kita nak ikut bahagian ni adalah, ini adalah rumah di antara wife dengan John, tetapi disebabkan pembahagian faraid tu wajib dilaksanakan dan abang dia nak bahagian dia, abang dia tak cakap halal lah, tak. Abang dia kata dia nak aku nak bahagian aku. So John memang terpaksa dan wajib bagi kepada abang wife dia dan untuk bahagian, tetapi disebabkan John tak ada cash 250,000, so John tak boleh settlekan pembahagian rumah ni. Dan masalah ni berlarutan hingga 5 tahun tuan-tuan, tak settle lagi sampai sekarang. Masa dia jumpa saya kat rumah saya ni, dia kata rumah aku tak settle lagi. So saya tak tahu dari segi rumah ni dia sewa ke, itu perjanjiannya dengan abang dia lah, sebab rumah ni tak settle pembahagian lagi. By right, kalau ikut logik, bila rumah tu ada 2 bahagian, kena bahagi 2 lah. Betul tak tuan-tuan? So tuan-tuan, apa kaitan pembahagian ni dengan hibah yang saya cerita setiap malam? Okey, katakan sebelum wife dia meninggal, wife dia buat hibah 500,000 kepada John, contoh. So wife buat hibah, okey ya, ini rumah tadi kan. Okey, cerita pembahagian tadi kita tak boleh cerita dah, sebab itu faraid itu wajib. So yang saya cerita sekarang ni adalah katakanlah sebelum wife dia meninggal dunia, dia buat hibah kepada John 500,000. Hibah 500,000 pada John kan. Dia buat hibah 500,000 kepada John. Kalau kata wife dia meninggal, John dapat 500,000. John dapat 500k. So bila John dapat 500k, tuan-tuan rasa settle tak kes pembahagian ni? John ada cash dan John bayar kepada abang dia 250,000. In the same time, wife dia buat hibah. So hibah, John dapat cash 500,000, 250,000 dapat dia bagi dekat abang dia tadi, dan abang dia dapat bahagian. Okey, settle. Pembahagian tu settle. John dapat rumah dan ada balance lagi 250,000. Selesai dah masalah ni. Tak ada masa muka, pembahagian dapat selesai. Kenapa tuan-tuan? Sebab dah ada cash. Bila tak ada cash, inilah masalah dia. Zaman sekarang ni kita perlu cash. Kalau kita tak ada cash, kita akan jadi masalah dengan perkara ni lah. So bila John ada cash 500,000, senang tak cerita dia? John boleh kahwin lain, contoh kan. John boleh buat apa-apa saja dengan duit tadi disebabkan pembahagian hibah tadi. So hibah tuan-tuan, apa bagusnya hibah ni? Sebab tuan-tuan direct dapat kepada penama, tak melalui faraid. So saya harap tuan-tuan faham apa isu dia. Sebenarnya pertama adalah kita tak ada cash. Isu yang kedua adalah pembahagian tu perlu dibahagikan. Isu yang ketiga adalah rumah tu akan jadi delay
delay disebabkan isu dekat mahkamah. Naik turun mahkamah sampai 5 tahun tak settle. So, bila kematian suami ataupun kematian isteri, kita perlu cash yang cepat kan untuk hidupkan tuan-tuan. So, ini function dia. Bila ada cash yang cepat, kita dapat settlekan kes. Mungkin kita ada saving, kita akan ada protect balik gaji kita. Yang ketiga adalah kes-kes faraid yang macam ni lah. Kita dapat tebus balik faraid dan settlekan masalah. Yang penting sekali kita kena ada cash. Bila ada cash, settle tak tuan-tuan? Macam kes COVID-19 ni, kalau kita ada cash, kita boleh beli barang tak untuk simpan. Kalau kita tak ada duit, tak settle masalah. Sekian untuk malam ni. Semoga manfaat pada tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.